Kalau tengok dekat sosial media ataupun survey daripada mak bapak yang ada sekarang, ramai kata silibus pembelajaran kita dekat sekolah tu dah ketinggalan zaman, tak relevan, tak diupdate, tak dikemas kini. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita belajar dekat sekolah berbanding dengan negara-negara kat luar sana, kita memang jauh ketinggalan. Banyak perkara-perkara penting tak pernah diajar di sekolah. Albert Einstein pernah berkata, "Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." Yang membawa maksud, pendidikan adalah apa yang kekal setelah seseorang melupakan apa yang telah dipelajari di sekolah. So ayat tu merujuk apa yang kita belajar kat sekolah tu penting, tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara penting yang kita tak belajar dekat sekolah. Ya, sekolah adalah tempat kita menimba ilmu, tapi banyak sebenarnya benda-benda yang tak diajar dekat sekolah. Sebagai contoh, pendidikan dekat Malaysia ni terlampau tertumpu kepada akademik dan melupakan ilmu-ilmu lain, iaitu ilmu macam mana kita nak survive dalam kehidupan kita di luar sana selepas habisnya pembelajaran sekolah. Pembelajaran kita sekarang ni tertumpu kepada akademik semata-mata. Benda ni jadi sampai mak bapak selalu membanding-bandingkan anak. Oh, anak dia boleh dapat 8A, kenapa kau dapat 6A je? Berapa A tu dah jadi macam satu benchmark yang sangat-sangat penting sampai budak-budak pun stres. Sebab terlampau mengejar akademik, kita lupa tentang pelajaran-pelajaran, kemahiran-kemahiran yang patut kita tahu untuk survive kat dunia luar. So hari ni aku nak bincangkan perkara-perkara yang perlu diajar atau dititik beratkan di sekolah dan universiti. Yang pertama, kesihatan mental. Sebilangan besar remaja menderita akibat masalah kesihatan dari segi penyakit psikologi, sama ada kegelisahan, kemurungan, gangguan makan dan lain-lain. Masalah kesihatan mental ni tak semestinya dialami oleh diorang sendiri, tapi mungkin mereka menghadapi masalah untuk menangani masalah kesihatan psikologi yang dialami oleh orang-orang di sekeliling diorang. Iaitu sebagai contoh, mungkin family member atau kawan baik diorang yang mengalami masalah ini. Stigma mengenai masalah kesihatan mental yang jarang dibincangkan secara terbuka telah menyebabkan orang yang ada masalah kesihatan mental ni rasa terasing dan percaya yang diorang ni takkan jumpa jalan penyelesaian. Dengan mengajar para pelajar tentang kesihatan mental di sekolah, sedikit sebanyak ia akan membantu mereka memahami masalah ini dengan lebih mendalam dan tepat. Benda ni membolehkan mereka untuk mengenal pasti dan membantu menguruskan tekanan, ketagihan dan kehilangan orang yang tersayang dengan lebih baik. Ya, masalah kesihatan mental ni adalah benda yang sangat penting lagi-lagi pada zaman sekarang ni. Mungkin akan ada yang cakap tak penting sangat ilmu kesihatan mental ni sebab biasanya orang dewasa je yang rasa tertekan, depres. Budak-budak ada apa masalah nak tertekan? Yang tu salah. Budak-budak pun boleh mengalami masalah kesihatan mental. Kemurungan sebagai contoh, diorang kehilangan orang yang diorang tersayang, mak, ayah, abang, adik pada usia yang muda. Kita yang dewasa ni mungkin kadang-kadang lebih matang, lebih kuat untuk menentang perasaan sedih dan tekanan tu. Tapi macam mana pula dengan budak? Tu belum lagi masalah tension yang macam aku cakap tadi. Mak ayah pressure kau nak kena dapat straight A. Bandingkan pula diri dia dengan anak jiran, anak kawan yang lagi pandai sampai dia jadi stres. Benda-benda macam ni penting bagi aku diajar untuk para remaja sekarang. Subjek ni bagi aku sesuai diajar untuk pelajar-pelajar sekolah menengah lah. So bagi aku ilmu tentang kesihatan mental ni sangat-sangat penting. Biar diorang realise masalah ni bila diorang dah terkena. Kalau korang tengok sekarang pun, budak-budak sekarang dah pandai toreh-toreh lengan, putus cinta, fras menonggeng, sampai dia nak bunuh diri. Benda ni bukan tak ada, dah mula wujud dah. So bagi aku kesedaran tentang kesihatan mental sangat-sangat perlu diajar di sekolah. Yang kedua, kesihatan dan pemakanan. Pasal pemakanan ni memang patut diajar. Benda ni ajar kita pasal diet. Sebagai contoh, macam bila kita dah dewasa kan, bila dah obes, perut dah mula buncit, sana gemuk, sini gemuk, baru nak belajar pasal diet. Kadang kita pun tak ada ilmu pasal diet. Kita pun tengok, oh ini carbs diet ni apa pula kan, diet karbo lah, macam mana nak kira kalori deficit lah, nak tahu makanan apa yang boleh menaikkan metabolisme. Tapi itulah, kita cuma ada internet untuk search, dan kadang-kadang kita pun tahu apa yang ada kat internet ni kadang-kadang tak berapa tepat. Tengok video TikTok, coach ni cerita macam ni, coach ni cerita macam ni, kita pun pening mana satu yang betul. Bagi aku, benda pasal pemakanan ni memang sangat-sangat penting. Sekarang kita tahu apa yang kita makan tu, apa nutrisinya, apa khasiatnya, apa yang tak baik dan apa yang baik tentang makanan yang kita makan tu. Dan satu lagi yang berkaitan tentang pemakanan ni adalah kesihatan. Benda pasal kesihatan ni memang perlu sangat diajar. Sekurang-kurangnya kita diajar tentang simptom-simptom awal penyakit. Sebagai contoh, sakit jantung ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, kita kena belajar macam mana simptom-simptom awal
penyakit tu. So sekurang-kurangnya kita tahu ni kadang-kadang bukan penyakit apalah. Macam kita sekarang ni bila dah dewasa dah rasa sakit-sakit kepala sikit-sikit, tak ada apa kot, migraine kot. Lepas tu daripada sakit kepala kita dah mula rasa macam pemandangan kita kabur, leher kita sakit. Tuk-tuk baru dapat tahu rupanya dah kena darah tinggi. So kalau pelajaran pasal kesihatan ni dititik beratkan, sekurang-kurangnya bila simptom awal tu mula wujud, kita dah tahu penyakit tu, kita dah tahu cara macam mana nak menangani masalah ni. Sebenarnya kita dapat mengelakkan penyakit tu jadi lagi teruk dan kita boleh kawal semuanya dengan lebih baik. Mungkin ada yang akan cakap sebab subjek pasal kesihatan mental, kesihatan pemakanan ni ada diajar bersama-sama dengan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Tapi aku tanya anak saudara aku, dia cakap tak adalah dititik beratkan sangat pun benda ni. Bila PJK ni biasanya cikgu akan suruh diorang PJ lah, main bola lah, apa semua kan. Bagi kesihatan ni ajar time bulan puasa je, sebab time tu tak boleh nak PJ. So bagi aku benda ni kita kena pisahkan, pendidikan jasmani, subjek pasal kesihatan mental, pasal pemakanan ni kan kena ada subjek yang sendiri. Yang ketiga, cara-cara untuk memasak. Okey, korang mungkin akan gelak cakap apa benda lah nak belajar pasal masak pula. Betul, budak-budak ni masa zaman sekolah dia dekat rumah ialah ada mak masakkan, ada orang gaji masakkan. Sedap lah balik sekolah campak uniform makan. Tapi macam mana pula bila korang dah sambung belajar nanti? Bukan cerita masa zaman masuk asrama masa tingkatan 1 sampai 5 tu. Tak, kita cerita zaman ke IPT. Tak kira lah IPTA ke IPTS ke kan. Okey, mula-mula korang masuk universiti, kalau korang duduk dalam asrama ke dalam college ke, okey lah ada tempat nak makan, kafe. Tapi bila korang dah start kena keluar daripada asrama, kena keluar daripada college, korang kena duduk rumah sewa. Takkan korang nak bergantung harap makan kat luar je. Zaman dulu boleh cerita, zaman sekarang semua dah jadi mahal babe. Sewa rumah dah mahal. Bila korang dah duduk kat rumah sewa tu, korang dah kena bayar sewa rumah, bil elektrik, bil air. Dah tak boleh sangat nak bergantung harap dekat makan dekat luar saja. Nak tak nak kenalah masak. Zaman aku dulu okey lagi, sewa rumah pun tak mahal, boleh lagi nak makan luar. Zaman sekarang aku dengar harga sewa rumah pun seram. So nak tak nak, kat sinilah kemahiran untuk memasak tu ada. Contohlah kalau ada 8 orang dalam rumah kan, at least kalau seorang tu tahu masak 3 jenis lauk, dah macam-macam lauk korang boleh rotate kan tiap-tiap minggu. Dapat jimat pun jimat bila masak sendiri kan. Dan bagi aku, bila cerita pasal memasak ni kan, orang akan cakap, alah masak ni bagi orang perempuan je. Tak salah. Bagi aku, baik lelaki, baik perempuan, kemahiran memasak ni mesti ada. Aku terus-terang cakap, aku tak pandai masak. Aku tahu goreng-goreng je. Masak mi goreng ke, si goreng ke, aku tahulah. Masak lauk, aku tak pandai. Dan bagi aku sangat-sangat rugi gila sebab tak tahu masak. So bagi aku, eloklah kalau kemahiran macam memasak ni diajar. Ya, aku tahu mungkin ada yang akan cakap dalam kemahiran hidup ada masak-masak. Tapi jujur cakap lah, masa zaman aku belajar kemahiran hidup dulu, berapa tahun daripada belajar 4 sampailah tingkatan 3, ada 2 kali je kot aku rasa aku masuk sesi masak. Lain tak ada. So bagi aku benda ni memang perlu dititik beratkan lah. Oh ya, aku nak tanya, subjek kemahiran hidup tu wujud lagi ke sekarang? Ke dah tukar nama? Bagi siapa-siapa yang tahu, cuba komen kat bawah. Yang keempat, penggunaan internet. Generasi yang sekarang ni lahir-lahir je dah pegang tab, dah pegang handphone. Mana-mana yang awal 20-an masa sekolah menengah, tak mungkin sekolah rendah dia orang dah ada handphone sendiri. Budak-budak ni dah pun dapat handphone dia awal usia dia orang. So yang ni nak kena belajar pasal penggunaan internet. Apa yang baik, apa yang buruk. Benda pasal internet ni perlu diajar, terutamanya tentang ancaman-ancaman yang mungkin yang boleh datang daripada internet ataupun tabiat buruk yang boleh datang daripada penggunaan internet melampau. Sebagai contoh, cyberbully. Cyberbully ni satu benda yang sangat bahaya. Bahaya pada diri orang yang suka membuli orang ni. Dia akan ketagih. Nanti dia pantang jumpa satu orang yang komen apa-apa, dia kecam kau, dia bully kau. Bahaya yang seterusnya lah pada orang yang dibuli. Kadang-kadang orang yang kena bully cyber ni, dan mungkin akan menyebabkan dia membuat satu tindakan yang tak wajar. Sebagai contoh, ada yang bunuh diri. Dekat luar negara dah banyak kes orang yang kena bully cyber akhirnya bunuh diri. So budaya bully cyber ni sebenarnya tak jauh beza pun dengan budaya bully dekat sekolah. Benda ni perlu diajar. Dan yang paling penting sekali, yang ni paling penting sekali, yang bagi aku dah nampak masalah ni ada kat luar negara. Tak mustahil lah satu hari nanti akan sampai juga dekat Malaysia, iaitu budaya berbual dengan stranger, orang yang tidak dikenali. Dan orang yang tak dikenali ni biasanya adalah orang yang dah dewasa. Ini benda yang pernah terjadi. Salah aku kat Malaysia pun pernah terjadi kot. Budak sekolah rendah chatting dengan orang yang dah dewasa. Stranger yang aku cakap ni adalah orang-orang golongan pedofile. Budak sekolah rendah chatting dengan orang dewasa.
Mula-mula dia chatting biasa, oh tak ada apa, pakcik nak kenal. Dia borak sekali, esok dia borak lagi. Lepas tu dia dah mula demand benda pelik-pelik. Boleh pakcik tengok seluar dalam kamu? Boleh kamu buka baju, pakcik nak tengok badan kamu? Macam-macam benda yang jadi lepas tu. Benda ni memang penting bagi aku untuk ajar anak-anak kita supaya jangan borak dengan golongan-golongan pedofil ni. Sebab kerana kita sendiri sebagai orang dewasa pun, kita tak tahu apa anak kita buat. Dia pegang handphone apa semua kan. Kita pun tak dapat nak monitor anak-anak kita 24 jam dengan siapa dia chatting, dengan siapa dia main game. Dan satu lagi masalah kat luar negara yang aku dah nampak adalah golongan yang grooming. Yang ni aku perasan kat luar negara ni adalah golongan LGBT. Dia orang groom budak-budak, dia orang racun fikiran budak-budak ni. Budak lelaki dia cakap, kau bukan lelaki sebenarnya, kau sebenarnya perempuan, kau kena came out jadi perempuan, pakai ni. Dia grooming budak tu sampai betul-betul budak tu berubah lah, daripada yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, yang lelaki dia suka sama lelaki. Dan ni pun boleh dikatakan masuk dalam kategori pedofil juga lah kan, sebab dia dewasa, dia budak kecil kan. Cuma bezanya yang pedofil ni dia memang betul-betul nak seks dengan orang tu, dengan budak-budak tu lah. Tapi yang macam LGBT ni dia siap groom orang tu supaya mengikut fahaman LGBT ni dan berubah jadi macam tu lah, berubah Argentina apa semua kan. Benda ni sangat-sangat bahaya, seriously. Kat luar negara dah banyak jadi. Groomer ni dah buat secara terbuka lah sekarang. Dah bukan chatting-chatting lagi dah, dia dah terbuka buat akaun TikTok bagai. Ada orang komplain macam mana pun tak jalan. Sebab apa? Yalah, korang pun tahu kan, orang kat luar negara semua sokong gerakan LGBT. Yalah, hak LGBT, hak manusia katanya kan. So bagi aku kesian lah budak-budak yang diracuni pemikiran mereka di waktu muda dengan benda-benda yang macam ni, benda-benda yang tak sepatutnya. Ancaman internet ni memang perlu diajar di sekolah. Yang kelima, yang ni perlu diajar dekat universiti, cara-cara nak minta kerja. Okey lah, mungkin korang akan cakap lah, minta kerja pun nak kena ajar. Lepas tu golongan-golongan yang lebih tua ni kan, Gen Y, Gen X ataupun boomer cakap, alah aku dulu tak payah pun belajar cara nak cari kerja, boleh je cari kerja kan. Tu dulu bang, sekarang beza. Bukan nak kat apa, tapi generasi sekarang memang kemahiran dia nak cari kerja ni kurang sikit lah. Suruh buat cover letter pun tak apa-apa, dia buat resume pun jahanam, hantar email dengan resume pun attach macam tu je kan, tak ada apa-apa ayat. Ya memang diakui lah generasi baru ni macam tu, tapi perlu kita ingat setiap generasi ada kelemahan dan kekuatan. Ya mungkin betul generasi muda ni tak pandai cek kerja ke, tetapi diorang pandai benda lain. Macam contoh diorang ni tech savvy kan, diorang memang power bab teknologi. Boleh katakan susah nak cakap diorang ni buta IT lah kan. Pengalaman daripada kawan aku yang bercerita dia masuk dekat tempat kerja, senior dia tu nak tukar font, nak tukar size tulisan pun tak pandai. So itulah maksud aku kan, setiap generasi ada kekuatan dan kelemahan. Dan memang generasi sekarang ni dia macam tak reti nak cek kerja. So benda ni perlu diajar lah, cara buat cover letter, cara macam mana nak menghadapi interview, persiapan untuk interview, kat mana nak cari kerja kosong. Sebab kadang-kadang banyak je graduan yang bagus, tapi sebabkan cara dia minta kerja tu tak betul, terus kena reject. Syarikat sekarang pula macam golongan-golongan boomer lah, generasi XY ni pula kan, kuat juga cendekil kan. Time dulu dia kena interview tak adalah terus. Sekarang bila dia interview budak-budak, oh macam-macam soalan, macam-macam benda dia suka buat kan, kerek gila kan. Tu benda biasa. Sebab tu lah aku cakap benda ni perlu diajar pada pelajar-pelajar sekarang. Dan yang keenam dan terakhir, sains politik. Politik perlu diajar dekat sekolah. Kenapa? Sebab dah ada undi 18. Budak-budak umur 18 dah boleh mengundi, tapi sedihnya bila tengok kan video-video dekat TikTok apa, bila ditunjuk kan gambar Taylor Swift, oh kenal, ni Taylor Swift, ni Justin Bieber. Tunjuk gambar Tunku Abdul Rahman, mampus tak kenal siapa. Tun Abdul Razak pun tak tahu. Padahal PM kita bukan banyak pun, baru 10 orang. Itu pun ada seorang tu dah repeat 2 kali dah. Takkan dah tak ingat kan. Baru cerita pasal bekas PM dah ada yang tak kenal. Tu belum lagi cerita pasal benda-benda lain, macam mana pembentukan parti politik ni. Bagi aku sejarah dan politik memang perlu dititik beratkan. Dan yang paling penting sekali, bukan setakat nak diajar pasal sejarah sajalah, perlu juga diajar tentang politik matang. Bukan aku nak cakap apalah, sekarang ni kalau kau tengok orang-orang berkempen, yang calon-calon ni ada ni lah, aku tak payah sebut lah kan, dua-dua sama je. Diorang akan cuba guna provokasi, dan diorang kalau nak berkempen, diorang akan gunakan sentimen perkauman, sentimen keagamaan untuk tarik undi. Padahal parti tu nothing, dia tak ada apa pun yang dia cerita. Balik-balik bila kempen, gunakan sentimen perkauman, gunakan sentimen agama. Itu je lah cerita dia. So perlu dia ajar politik matang. Okey lah, generasi yang ada sekarang, calon-calon yang ada sekarang, orang yang nak undi sekarang ni dah tak boleh nak diselamatkan lah. Memang akan tertarik semata-mata dengan kempen-kempen yang ada sentimen perkauman dan
keagamaan ni. Tapi untuk generasi akan datang, ajarlah mereka cara berpolitik dengan matang. Politik matang akan mewujudkan wakil rakyat yang lebih baik, yang lebih matang. Dan bila wakil rakyat tu lebih baik, barulah negara kita boleh maju. Ini kalau tidak, yang bergaduh dalam parlimen, membantah yang bukan-bukan, yang berkempen sana, burukkan sini, yang sini buruk sini, sini buruk sini kan. Sampai aku pun kena pening. Korang ni nak berkempen, patut kau ceritalah apa manifesto korang, apa yang korang boleh bagi pada rakyat. Ni balik-balik bila berkempen, kau cerita buruk ni, kau cerita buruk ni. Itu je lah. Kalau nak mewujudkan generasi yang lebih baik, yang lebih bijak dalam berpolitik, yang lebih matang dalam politik, sains politik memang perlu sangat-sangat diajar. Start sekolah menengah dah kena belajar pasal sains politik. Sebab umur 18 dah boleh mengundi. Lepas SPM kau dah boleh mengundi. Takkan kau nak ajar sains politik masa masuk universiti? Apa guna lagi kan? Budak-budak yang tak kenal bekal-bekal PM, yang tak kenal parti politik pun ada. Tunjuk lambang pun tak tahu. Tak ambil tahu. Sedangkan politik ni lah yang menentukan masa depan negara, nak menentukan siapa yang memimpin negara. Sains politik yang ni memang bagi aku sangat-sangat penting dan perlu diajar di sekolah. Okey, sampai tu je lah video aku. Tu je lah 6 perkara yang bagi aku perlu diajar atau perlu dititik beratkan di sekolah dan universiti. So, apa pendapat korang? Korang rasa ada benda yang korang rasa tak setuju dengan apa yang aku cakap, ataupun ada subjek lain, ada perkara lain yang korang rasa penting dan perlu diajar juga di sekolah universiti? Jangan lupa komen kat bawah. Okay, sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting sekali, subscribe, dan jangan lupa tekan loceng kat tepi tu untuk notifikasi update terbaru dari channel aku. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.